Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, sedekahlah sekadar debu dari kebenaran. Semua harta kekayaan kamu dan harta benda di dalam rumah kamu adalah halal bagi kamu. Dan yang aku mohon daripada kamu hanyalah kebenaran dan keikhlasan sahaja. Kemudian manfaat itu aku mahukan buat kamu dan bukan buat diriku. Jaga kata-kata yang keluar dari lisan kamu, baik yang zahir maupun yang batin. Kerana sesungguhnya kamu sekalian sedang diintip. Para malaikat mengintip zahir kamu, sedangkan Allah pula mengintip batin kamu. Wahai orang yang membina istana dan rumah-rumah yang tinggi, dan orang yang menghabiskan usianya pada mengejar dunia, jangan engkau membangun sesuatu melainkan dengan niat yang baik. Kerana asas bangunan di dunia ialah niat yang baik. Jangan sampai bangunan itu kerana kehendak jiwa dan hawa nafsu. Orang yang jahil membina dunianya dengan kehendak dirinya dan hawa nafsunya, dengan tabiatnya dan adat kebiasaannya, tanpa ada bimbingan dari hukum dan muafakat dengan qada Allah dan perbuatannya. Sebab itu tiada benar tujuan baiknya, lalu dia tiada merasakan kesenangannya, dan akhirnya rumah itu akan dihuni oleh orang lain. Nanti dari kiamat pula akan dikatakan kepadanya, kenapa engkau bangunkan rumah itu? Dari mana wang yang engkau belanjakan ke atas rumah itu? Dan kenapa engkau belanjakan? Semua itu akan dihitung ke atas dirinya. Mohonlah redha dan muafakat, dan memadailah dengan bahagian yang ditetapkan Allah buatmu. Dan jangan meminta apa yang tiada dijadikan bahagianmu. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu uqubatillahi azza wa jalla li 'abdihi fid dunya talabuhu ma lam yuksam lahu. Seberat-berat seksa yang ditimpakan Allah azza wa jalla ke atas hamba-Nya di dunia ialah bila dia meminta sesuatu yang tiada dijadikan bahagiannya. Lalu Siri Syekh Jilani menyambung, engkau datang kepadaku tanpa ada baik sangka terhadapku, engkau tidak akan mendapat apa faedah pun dari nasihatku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang rahmati Allah sekalian, majlis yang ke-57 perihal berkata benar atau bersifat benar. Dalam majlis ini Syekh Abdul Qadir menekankan beberapa perkara. Yang pertama ialah kebenaran dan keikhlasan, penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjaga perkataan. Dan yang ketiga, niat yang baik dalam melakukan urusan duniawi. Dan yang keempat, senantiasa memohon redha kepada Allah dengan apa pun yang ditetapkan. Secara kesimpulannya atau secara umumnya, kata-kata Syekh ini merujuk kepada bagaimana adab seorang itu bila mana nak belajar dengan guru dia. Seorang yang nak belajar dengan gurunya, beberapa asas yang penting yang kena dia ketahui.
Yang pertama ialah bersangka baik. Mesti bersangka baik dengan gurunya. Apa yang nak disampaikan oleh gurunya untuk membina dia, membaiki dia, menegur kesalahan dia, manfaat untuk dirinya sendiri. Artinya apa yang nak diberikan oleh gurunya kepadanya, kebaikan untuk dia. Kemudian perkara kedua berkait dengan bagaimana adab murid kepada guru. Ini secara umum apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ialah sentiasa berkata baik. Depan Tok Guru cakap baik, belakang Tok Guru pun cakap baik. Kerana malaikat menulis dan mencatat. Dan kerana Allah mengetahui batin kita. Kadang-kadang tak bermanfaat ilmu yang kita belajar daripada guru kita sebab kita cakap buruk tentang guru kita. Mungkin tidak depan, belakang. Maka kecenderungan kita di belakangnya bercakap benda tak baik. Sehingga kita lupa tentang malaikat yang hadir. Dan sehingga kita lupa Allah yang mengetahuinya. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana perlu beramal dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kalau kita tak boleh beramal banyak, maka sebahagian daripada apa yang kita dengar. Ya agak mustahil kalau semua yang kita nak dengar tu kita nak beramal. Kerana kemampuan yang terbatas. Kerana mujahadah yang sukar untuk kita mengubah kebiasaan kita, mengubah nafsu syahwat kita, mengubah keadaan sekeliling kita. Tetapi biarlah ada sedikit kesungguhan untuk berubah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sekadar debu dari kebenaran. Artinya kalau tak boleh banyak untuk berubah. Dan kita tahu siapa pun yang dengar orang ceramah, dengar Tok Guru mengajar, satu je kata kunci dia, kalau dia memang nak berubah, maka Allah akan ubah dia. Tapi kalau dia bukan nak berubah, dia just sebagai rutin dia datang belajar balik, dia takkan berubah apa-apa. Yang mengubah manusia lebih sukar daripada mengubah bumi ini. Nak ubah gunung ganang senang. Nak ubah laut jadi daratan pun lebih mudah. Tapi mengubah manusia tidak mungkin berlaku kerana ia berhajat kepada kehendak manusia sendiri yang nak berubah. Bukit ni kalau dia tak nak berubah pun kita boleh ubah dia. Kita boleh gondolkan dia. Tapi manusia kalau dia tak nak berubah, kita buat macam mana pun dia tak akan berubah. Sebab dia ada kehendak dia. Berbanding dengan makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Kita boleh ubah kedudukan barang. Barang ni dekat A, ubah kat B. Sebab barang tu sendiri, dia cuma ikut kita. Tapi manusia, dia tak ikut kita. Dia ikut dia. Tapi bila apa yang dia nak tu sama dengan apa yang nak guru dia sampaikan, maka dia bertuah. Jadi dia ada kehendak dia nak baik. Sebagaimana gurunya suruh dia buat baik. Maka di situlah akan berlaku perubahan pada dirinya. Sebab itu perubahan tidak berlaku dengan satu pihak. Bukan daripada Tok Guru, walaupun Tok Guru tu hebat, Tok Wali ke, atau pada Nabi dan Rasul. Lagi mana orang ni tak nak berubah. Kali itu Nabi SAW tak boleh ubah masyarakat jahiliah kalau masyarakat tu tak nak berubah. Sehingga ada keinginan mereka untuk berubah, lalu mereka berubah. Maka kita pun sama. Bila kita duduk dengan guru kita belajar, puasa baik itu penting, berkata baik itu penting, dan bagaimana perlu kita ada keinginan untuk berubah. Maka bila ada keinginan tadi, maka kita akan dapati perubahan itu mudah. Baik, ini ia berada secara dhimni. Artinya apa yang disebut Syekh Abdul Qadir ini, ia nasihat pada anak murid dia. Gulam, wahai gulam, dengar sini wahai gulam. Gulam satu panggilan yang memuliakan anak murid dia. Wahai gulam, dengar sini, kamu dekat dengan aku, maka aku nak ajar kepada kamu. Tapi sebelum aku ajar, kamu kena sangka baik pada aku, dan kamu kena kata baik-baik, dan kamu kena tahu aku nak beri manfaat pada kamu, bukan pada aku. Manfaat itu untuk kamu, kembali kepada kamu, dan bagaimana harus dan mesti yang kamu lakukan. Baik, bila kita faham yang tu, maka kita lihat apa nasihat Syekh Abdul Qadir sebenarnya.
yang tersebut 4 perkara yang dinasihatinya, itu kebenaran dan keikhlasan, menjaga perkataan, niat yang baik dan melakukan segala urusan duniawi, dan juga sentiasa berdoa, mohon Allah jadikan kita redha dengan apa pun yang Allah berikan kepada kita, atau disebut juga sebagai qanaah. Cukup. Perkara pertama, kata Syekh Abdul Qadir, sedekahlah sekadar debu dari kebenaran semua harta kekayaan kamu. Baik, semua harta bukan maksudnya beri semua. Maksudnya setiap harta yang kita nak belanjakan mesti dia ada untuk menyempurnakan kebaikan harta yang kita sedekahkan. Dia mesti ada 2 sifat, kebenaran dan keikhlasan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika mana mencari titik perbezaan yang disebut as-sidqu wal ikhlas. Dalam bahasa Arab disebut as-sidqu wal ikhlas, dalam bahasa Melayu diterjemah kebenaran dan keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata memang as-sidqu dan juga al-ikhlas, kebenaran dan keikhlasan, agak rumit untuk kita mengetahui perbezaan. Tapi beliau menyebut as-sidqu ini ialah benar niat kita, benar keazaman kita, benar ilmu kita ke mana kita nak beramal dengan sesuatu. Dengan bahasa mudah, kebenaran ialah satu sifat yang perlu ada sebelum kita melaksanakan suatu perkara. Manakala keikhlasan memberi maksud, lepas habis buat benda tu kita kena ikhlas. Bila sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ditakdirkan perang, dapat menyertai perang, engkau akan mengetahui apa yang aku buat. Ada sahabat Rasulullah, dia terlepas perang Badar. Maka sebab dia tak sangka, kerana perang Badar ni perang terkejut, maknanya tak ada orang sangka akan berlaku perang. Kerana tujuan asal menyekat rombongan perdagangan musyrikin Mekah. Itu tujuan asal. Sehingga mereka tak membawa kelengkapan perang. Bukan cuma ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Bukan untuk berperang. Dan senjata pun sekadar senjata bersarung. Ada sahabat yang terlepas, dia pun tak sangka perang. Maka dia menyesal. Dan dia kata, ya Rasulullah, kalau ada lagi peperangan, maka engkau akan saksikan apa yang akan kau lakukan. Maka datang perang Uhud. Maka sahabat ini macam mana dia kata, maka dia buat sehingga dia gugur syahid. Itu panggil as-sidqu. Seorang lagi lelaki datang. Waktu Rasulullah SAW berikan harta ghanimah, lalu dia kata, ya Rasulullah, bukan ini yang aku nak. Yang aku nak supaya aku panah di sini, panah di sini dan panah di sini. Dengan bahasa mudah, aku nak syahid. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia benar, Allah akan benarkan dia. Akhir benar. Tangan yang ditunjuk di mana dia mati, di mana dia kena panah, maka dia kena. Dan dia gugur syahid. Itu as-sidqu. Saya ni kalau pencing, saya pasti akan ikut kuliah, solat berjemaah. Dia cakap. Maka benar bila dia pencing, dia buat. Ini panggil as-sidqu. Saya ustaz, kalau kaya, saya akan derma, saya akan sedekah. Benar bila dia kaya, dia buat. Ini panggil as-sidqu. Apa yang dicakap, Allah akan uji pada satu waktu apakah dia benar dengan apa yang dicakap. Ini as-sidqu. Sebab semua kita ni, kalau ada iman, kita mesti ada azam nak buat baik pada satu waktu. Ada orang kata, ustaz, saya tahun depan nak taubat. Tak nak dah, walaupun disebut tahun depan. Saya tahun ni last lah nak tercebur benda-benda macam gini. Saya dah tak tahan ni, syarikat saya rasuah, syarikat saya banyak menarang, saya nak berhenti lah tahun depan. Kerana kontrak saya ni habis tahun depan. Saya tak akan lagi terlibat. Bila sampai tahun depan, syarikat pun buat naik gaji, tak jadi berhenti. Maka dia tak benar. As-sidqu tak ada. As-sidqu, ketika mana kita katakan sesuatu pada waktunya, kita akan buat. Bila Allah Ta'ala cerita sekelompok manusia yang bohong, dan cerita ini Allah cerita dalam surah Al-Munafiqun. Bila Allah kata apa? Hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan sehingga hampir tiba ajal dia, dia kata, ya Allah,
Kalau kau panjangkan umur aku akan sedekah dan jadi orang baik. Maka Allah tak layan, kalau dia tak akan buat ni. Orang kafir kata, bila mana mereka dah mati, mereka kata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, pulangkan aku ke dunia supaya aku dapat buat balik amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali kamu tak akan berpeluang. Itu cuma perkataan sahaja, kamu tidak pernah buktikan. Tuan-tuan ingat, dalam kehidupan kita, saya sebut tadi, kita kalau ada iman, memang kita sentiasa berazam untuk buat baik. Tetapi ingat, setiap kali datang peluang dan kita tak buat, maka kita tak akan lagi diilhamkan untuk buat baik. Setiap kali datang kesedaran itu ini, kita ada azam. Dulu kita memang ada azam, kita nak belajar sungguh-sungguh. Tiba kantor kita tak buat macam kita cakap. Dulu kita pernah berazam, nanti kalau dapat duit banyak, saya nak buat kebajikan tu, kebajikan ni. Lalu kita tak buat. Dulu kita pernah berazam, kalau saya sihat, saya tak akan lagi buat maksiat. Saya tak akan lagi itu dan ini. Dulu kita pernah berazam, kalau saya ni dah tak sibuk, saya akan buat macam tu, buat macam ni. Dan kita tak buat. Dulu kita kata waktu bujang, kalau saya dapat suami dah usah, saya akan betul-betul belajar untuk jadi isteri solehah bla bla. Tapi kita tak buat. Dulu sebelum kita dapat isteri, kita kata kalau saya ada isteri, maka insya-Allah saya akan bimbing isteri saya untuk dia faham agama dan sebagainya. Kini kita pun tak buat. Tuan-tuan ingatlah dulu-dulu cerita kita. Ingat dulu kita pernah berada pada satu keazaman. Apakah kita benar dengan keazaman yang pernah ada dalam diri kita? Bukan kita kadang-kadang pagi ni berazam balik nanti nak baca Quran. Pagi ni tak nak pergi mana-mana, tak nak beraya lah. Saya nak baca Quran. Nak perhabis puasa 6 kata kita. Mau balik tengok ada roti canai atas meja makan. Akhirnya tak habis-habis puasa 6 itu. Sebab apa? Kita tidak benar. Orang yang benar dengan Allah, benar dalam dia nak buat sesuatu. Ni kalau dia balik rumah tengok dengan berani, dengan sekian-sekian, dia tak lalu langsung sebab dia benar dengan apa yang cakap. Kalau dia kata nak puasa, dia puasa lah. Taklah makanan, apa benda pun atas meja, dia tak nak makan. Sebab betul dia kebenaran. Jadi kita halusi balik. Apakah kita ada sifat benar dalam melakukan sedekah dan apa saja kebaikan? Benarkah kita waktu berazam nak buat sesuatu, bila sampai waktu dan sampai peluang, kita buat? Dulu pernah kita kata, kalau saya kaya, saya nak jaga semua adik-beradik saya yang susah. Apakah kita jaga? Kerana seorang bila dia mendustai kebenaran yang dia pernah berazam, pernah bercita-cita, pernah diniatkan, maka ingat dia tak akan dapat lagi kekuatan yang sama untuk melakukan dan peluang yang sama untuk buat, melainkan kalau dia bertaubat pada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok ada orang kebaikan dia naik tak turun. Kenapa? Kerana dia orang benar. Setiap kali dia niat nak buat macam tu, memang dia buat. Dia kata nak qiyamulai, dia qiyamulai. Dia kata nak baca Quran, dia baca Quran. Dia kata nak tinggal riba, memang dia tinggal riba. Dia kata tak nak berhutang orang, memang dia tak berhutang. Dia kata dia akan bayar hutang orang, memang dia bayar hutang orang. Dia ada orang hamba Allah kata, saya kalau ada duit saya bayarlah hutang awak. Itu dia cakap. Bila benar dia ada duit, dia tak bayar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita dalam muamalah dengan orang, kita kena cari orang yang benar ni dan elakkan daripada orang bohong. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang sadiqin, yang benar. Macam mana nak tahu orang tu benar? Yang saya sebut tadi, dia kalau dia cakap sesuatu, memang dia buat. Dia bukan jenis insya-Allah pas sudah tak buat. InsyaAllah saya datang petang ni, saya buat ni, tak datang. Jangan lagi pegang perkataan dia. Jangan lagi. Kalau dia kata kejap lagi, on the way, 4 hari tak sampai lagi, on the way dia. Maka jangan dipercayai lagi. Dia tidak benar dalam perkataan dia.
Walaupun kita kata dia baik, dia baik tapi dia bukan orang benar. Baik dalam nilaian kita ni banyak. Kita kalau nak nilai baik ni, banyak penilaian baik. Baik ni dia tak kutuk orang, dia tak pukul orang, dia tak ambil duit orang. Maka kita kata dia baik lah. Dan kita kalau pergi rumah dia pun, Masya Allah, dia jamu, makan, minum. Tapi dia ada satu benda, kalau dia cakap, dia tak buat. Maka itu menjadikan dia terkeluar daripada golongan kelompok yang benar. Orang ni kalau dia kata saya nak khatam Quran hari ni, dia memang khatam Quran hari ni. Kalau saya Ustaz akan khatam Quran sebulan sekali. Dan betul dia buat, dia ni orang benar. Orang ni apa pun datang alasan, dia boleh mengatasinya. Tapi tuan-tuan tengok orang yang, kenapa orang ni sentiasa ada alasan dan dia lemah untuk lawan alasan? Sebab dia bukan orang yang benar. Orang yang benar, dia ada kekuatan melawan alasan dia. Hampir kita tengok dia ni bukan jenis orang ada alasan. Mereka dia mampu, dia boleh buat. Kalau dia janji nak jumpa kita, memang dia datang jumpa kita, merangkak pun datang. Sebab dia orang benar. Sadiqul wa'di, benar dalam janji. Sebagaimana kita ceritakan kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail kalau dia janji dengan orang, dia akan tunggu walau 2 hari 3 hari, dia tunggu. Benarnya dia. Maka ini sifat benar. Manakala bila kita sebut tentang sifat ikhlas kepada Allah, selepas kita buat sesuatu, lepas buat tu kerana Allah ke tak? Kerana Allah. Benar ialah sifat keazaman kita untuk buat sesuatu, dan kita dah benar akan melakukannya. Tapi lepas tu menuntut kita ikhlas pada Allah. Kerana Allah ke kerana orang? Ya, saya memang dah khatam Quran 4 kali sehari, misal kata, atau 4 kali seminggu, atau 4 kali sebulan, atau 4 kali setahun. Lepas tu buat tu kerana siapa? Kalau kerana Allah, kita ada sifat ikhlas. Sebab itu kata ulama, benar sebelum buat perkara, ikhlas lepas selesai perkara. Lepas selesai perkara tu, saya memang benar, saya kata saya lepas pencing, saya nak jaga qiyamul lail. Dulu saya takut qiyamul lail, takut nanti mengantuk kat pejabat, mengantuk kat sekolah. Ni saya pencing, saya takkan tinggal qiyamul lail. Betul lah, 3 pagi saya bangun qiyamul lail, 4 pagi saya bangun qiyamul lail. Tapi lepas tu ikhlas atau tidak? Apakah kita nak beritahu orang kita qiyamul lail? Apakah kita nak cerita kita sedekah? Apakah kita nak cerita sekian-sekian kita punya kebaikan tanpa kita lupa, sedangkan kita lupa tuntutan ikhlas kepada Allah? Sebab itu kata ulama dalam kaedah, mereka kata apa? Kullu mukhlisin sadiqun walaysal akas. Setiap orang ikhlas, dia benar, dan tidak semua orang benar itu dia ikhlas. Maksudnya orang kalau dia ikhlas betul, dia benar lah. Ikhlas ni natijah paling cemerlang bila dia cakap macam tu, dia buat macam tu, dan dia ikhlas, natijah cemerlang. Tapi ada orang memang keazaman dia kuat, dia kata nak buat, dia buat, tapi keikhlasannya dia masih struggle untuk dapatkannya. Dia masih melihat pandangan pujian orang, dia masih menilai apa kata orang, agak suka untuk dia ikhlas. Maka kata Syekh Abdul Qadir, harta kamu tu halal untuk kamu, tak ada masalah, gunalah harta kekayaan, tetapi keluarkan sebahagiannya dengan benar kamu, yakni dengan janji-janji kamu nak buat baik, keluarkan, dan ikhlas. Sebab saya katakan tadi, kita ni sebelum memiliki sesuatu, kita memang ada niat, kalau saya ada ni, saya nak buat ni. Ada orang, Ustaz, saya kalau beli kereta baru, lepas ni saya gaji sikit kuliah. Dulu kereta buruk, Ustaz, nak datang kuliah tak sampai, asyik batuk je kereta saya. Dia kejap-kejap batuk kereta dia, okay, masuk bengkel, masuk hospital. Kalau saya beli kereta baru, insyaAllah, Ustaz, saya sampai dulu sekali tukar buka lampu, kata dia. Dah sampai kereta baru, dia pergi jalan lain pula. Mana tak datang kuliah? Keluarga ajak beraya, satu keliling Malaysia ni, kereta baru. Dia bohong. Tengok peluang yang Allah beri pada dia. Orang macam ni, dia tak akan sampai lagi. Saya tutup guru, dia akan tengok murid-muridnya, dan dia tengok janji dia. Satu, hati-hati kita berjanji depan orang baik. Ustaz, lepas ni saya tak konten lagi kuliah, hati-hati. Saya Ustaz cuti, bila Ustaz cuti saya cuti, kalau Ustaz tak cuti saya tak cuti. Kalau Ustaz tak cuti, dia pula cuti banyak. Jangan cakap sesuatu di hadapan orang yang mulia dan orang tok guru. Jangan cakap sesuatu. Dan tuan-tuan tak mampu buat, cakap je tak mampu, dan minta doa lah saya istiqamah. Itu jauh lebih baik.
daripada kita nak cakap saya akan buat tu, buat ni. Kerana sifat benar itu, saya kata menuntut tagihan dia. Sifat benar tadi, dia ada tuntutan dia, dia ada demand dia. Kan itu bila kita azamkan sesuatu, maka praktikkan kebenaran tadi. Seorang yang benar mudah datang kepadanya ikhlas. Walaupun kita sebut tadi semua orang ikhlas, dia benar, tak semua orang benar dia ikhlas. Tetapi seorang yang benar dengan apa yang dikatakan, maka dia lebih mudah untuk ikhlas daripada orang yang tidak benar dengan apa yang dikatakan. Dia pastikan kemampuan-kemampuan kita, sebelum ada harta, sebelum itu, sebelum ini, kita memang laksanakan. Ingat, siap yang kita bicarakan, Allah dah catat. Pernah satu ketika, seorang tu kata, kalau saya sihat, saya nak bagi 1,000 dinar pada Syekh Abdul Qadir Jilani, biar dibangunkan madrasah dia. Dia dibangunkan madrasah. Tiba dia pun sihat. Pas sihat dia pun senyap. Dia berjanji dengan diri dia, dia tak cerita-cerita ke orang. Jadi kita kadang-kadang ada keazaman tadi, kita cerita ke orang. Saya tahu ni, saya akan buat macam ni. Ada yang kita memang dalam diri kita sendiri, ada azam lah. Maka dia kata, nanti kalau saya sembuh, saya nak bagi 1,000 dinar pada Syekh, bangunkan madrasah. Dia sembuh, berpulang namanya, dia buat tak ingat. Manusia ni bukan senang nak ingat benda yang dijanjikan. Maka dia pun jumpa Syekh Abdul Qadir. Dia orang-orang baik ni, Allah beri dia ada kasyaf, ada firasat. Dia pun salah dengan Syekh. Syekh kata, apakah kamu masih ingat janji kamu? Dia pun teringat. Dia pernah kata nak bagi 1,000. Syekh ni, apakah kamu pernah ingat dengan janji kamu? Akhirnya dia dengan insafnya balik rumah dan mengambil duit 1,000 dinar dan beri. Ya Alhamdulillah ada orang ingatkan dia. Dan kadang-kadang tuan-tuan kita lupa, ada orang ingatkan kita. Sebab itu untuk jadikan kebenaran ini sebahagian sifat kita, kalau kita macam ni nyanyuk, tuan-tuan tulis benda tu, cakap dengan orang yang dekat dengan kita. Cakap ngisi kita. Abang kalau dapat KDSP ni nak bagi sedekah ke pondok tu sikit, cakap dengan rumah. Biar rumah tolong ingatkan kita. Abang cakap apa dulu kau dapat? Bagi. Supaya kita tak rugi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, wahai orang yang bina istana, rumah besar mana nak bina, ingat satu benda. Setiap benda dunia kalau kita nak miliki, mesti dengan niat yang baik. Dengan itu kita terselamat daripada ditanya akhirat kelak dengan maksud dihukum. Dunia ni ujian. Bila kita niat nak beli kereta besar, niatnya apa? Niat saya, Ustaz, supaya saya nak penuhi semua keluarga saya dalam kereta ni, tu beli kereta besar. Sebab saya, masa saya ni biar habis banyak masa saya dalam kenderaan. Saya ni sibuk, masa dalam rumah tak banyak, maka saya pun beli satu kereta besar supaya saya dapat sembang isteri anak-anak saya dalam kenderaan. Niat saya supaya selesa lah. Selesa dengan kereta besar tadi. Anak-anak saya letak lah, sampai nak balik kampung sahab, menangis 10 kali, menangis muntah 10 kali. Ni sejak kereta besar ni Alhamdulillah, dia orang tak menangis. Cuma saya lah menangis bulan-bulan bayar tu lah. Tapi bini saya tak menangis, selesa. Anak-anak Masya Allah selesa. Baik, pastikan apa pun benda dunia kita nak buat ada niat. Kita buat rumah besar, lawa-lawa, beli semua benda perhiasan, buat macam hotel. Tanya kenapa buat macam ni? Saat saya ni suka benda cantik. Allah kan cantik, dia suka yang cantik. Supaya bila saya balik rumah, saya seronok. Dan saya lebih suka balik rumah pergi berbanding tempat lain. Jadi saya pun dah tak fikir nak pergi hotel-hotel. Rumah saya dah macam hotel. Saya dah dah kemah cantik, sedap memandang, khusyuk solat saya. Baik, pastikan kita ada niat. Tuan-tuan, bila kita ada niat yang baik, tidak ada mudarat kita miliki apa pun dunia. Satu ketika Umar Al-Khattab dapat report Muawiyah bin Abi Sufyan terlalu bermewahan. Muawiyah kita tahu orang yang pertama ada bodyguard dalam Islam. Bodyguard ni sejarahnya, semua pemimpin Islam sejak zaman Rasul tak ada bodyguard. Abi Abu Bakar itu bukan bodyguard, itu sahabat. Kadang-kadang beza bodyguard dengan sahabat. Sahabat lain, bodyguard lain. Bodyguard ni tak bergaul dengan dia punya ni, dia cuma jaga orang ni, itu nama bodyguard. Sahabat ni walaupun diri ni mana orang 6, 7, 8, dia bercakap, bermesra, itu sahabat.
Bodyguard mana kita pernah tengok bodyguard sembang dengan bos dia? Namanya bodyguard. Yang pertama gunakan bodyguard Muawiyah bin Abi Sufyan dalam sejarah Islam. Yang orang kafir dah lama lah guna bodyguard ni. Orang Islam pertama, kerana bimbang ada orang nak bunuh dia. Muawiyah dia memegang tampuk menjadi governor di Damsyik, pusat kerajaan Islam waktu itu di Madinah Al-Munawwarah. Maka Umar melantik Muawiyah jaga Damsyik. Situ dibina pengaruh dia. Maka beliau bermewahan, pakaian, kenderaan dan semua. Dia punya mauqif, rombongan. Kalau sekali dia berjalan, dia ada rombongan. Dia ada kafilah dia. Maka Umar Khattab dapat tahu. Maka Umar Khattab datang bertemu dengannya ketika mana pembukaan Baitul Maqdis. Umar Khattab pernah keluar sekali daripada Madinah sepanjang jadi khalifah. Waktu mana pembukaan Baitul Maqdis, kerana orang Kristian Baitul Maqdis tak akan serahkan kunci Baitul Maqdis melainkan pemimpin Islam datang. Maka Umar datang. Dan ketika itu berlaku pertemuan beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kata Umar, wahai Muawiyah, kenapa kamu mewah sangat ni? Tak macam governor lain. Mewah pakaian sekian. Tapi dia tak ambil harta negara lah. Sebab dia pun memang orang kaya. Dia orang kaya. Ada orang yang memang sebelum naik jawatan dia kaya, maka tak tercela kemewahan. Sebab dia memang dah begitu. Seorang Uthman bin Affan. Uthman masa naik khalifah dia dah kaya. Maka kehidupan kaya tak menjadi tohman bahawa dia ambil duit negara. Berbeza dengan orang asal miskin, pegang jawatan tu kaya, ada tohmahan. Ada sahabat-sahabat mereka dah kaya. Antaranya ialah Muawiyah dah kaya. Maka dia ada kemewahan dia. Bukan dia ambil pemberdayaan negara, kekayaan dia, kerana dia kaya. Lalu Umar tegur dia. Kenapa macam tu? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, negaraku bersebelahan dengan Rom, dan mereka sentiasa mempelekehkan material yang kita ada. Kita tak kaya, miskin. Maka aku nak tundukkan keegoan mereka. Wah, aku lebih kaya pada mereka. Aku lebih power pada mereka. Nak tunjuk. Maknanya, kadang-kadang kita bila mengambil benda dunia besar ni, tujuan kita nak tundukkan orang kafir supaya mereka tak ego dengan orang Islam. Kan mereka kata orang Islam ni miskin-miskin, apa-apa kedana peminta sedekah. Kita tunjuk, kita orang Islam yang kaya, Allah beri nikmat. Tak ada hak. Orang bagi duit raya RM1, kita bagi 100. Ambil 100. Riak bukan? Kita nak tunjuk tentang bahawa orang Islam lebih kaya daripada kamu orang kafir. Kalau niat kita, ini bergantung pada niat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ada niat baik, maka jangan peduli orang cakap apa. InsyaAllah Allah menangkan kita dengan niat yang baik. Manusia akan menang dengan niat yang baik, tapi dia akan dikalahkan dengan niat tak baik, walaupun tujuan baik. Kalau kita niat yang baik, kita tak akan dikalahkan. Walaupun mula-mula orang kata begitu, kata begini, lama-kelamaan kata-kata itu dia akan gugur sebagaimana daun kering gugur. Dia tak mampu bertahan. Sebab seorang yang niat baik, dia mampu bertahan. Sebab itu orang kaya yang baik, yang soleh, dia mampu bertahan kekayaan. Dia tak ada masalah. Sebab dia buat memang kerana Allah Ta'ala. Tujuan dia supaya tundukkan orang kafir. Ni jiran saya orang kafir. Dia nak tunjuk dia ada kereta baru. Saya beli lagi besar kereta. Beli kereta lagi baru pada dia. Kenapa saya nak tundukkan? Supaya dia tahu, kita orang Islam, Allah bagi rezeki lebih banyak pada dia. Dia kata, awak ni semua Allah rezeki pun dapat sikit. Dia kata, kita semua berhala rezeki dapat banyak. Kita nak beritahu, kau semua berhala sikit dapat, kami lagi banyak. Ini bagi orang mampu untuk lawang dia lah. Ada seorang tok guru, dia ni main boxing siang. Orang tanya dia sekali yang kami di Universiti Al-Azhar. Tapi dia ni memang bijak tomo ya. Dia kata, saya kalau lawan orang Islam ni saya cuba elok, tapi kalau lawan Buddha siang, saya lawan untuk tunjuk orang Islam kuat. Saya lawan sungguh. Tok guru tapi dia minat boxing siang. Dia main. Kalau lawan kafir, saya akan bersungguh lawan dia, nak tunjuk Islam kuat. Kalau lawan orang Islam, saya tak bersungguh sangat. Tetapi bila seorang tu ada niat yang baik, itu yang akan mengangkat kadar nilai kita di sisi Allah, ialah niat kita yang baik. Sebab itu dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik pada amalan dia. Kita ada satu niat.
Tuan-tuan pergi mana pun, tuan-tuan niat untuk apa? Untuk kebaikan. Ada satu ketika seorang sahabat Rasulullah, tubuhnya tough, gagah, tinggi orangnya. Terus sahabat-sahabat lain tengok, laukan fi sabil, ni kalau perang bagus orang macam gini, tubuh besar. Kalau para sahabat melihat perang tu cuma perang lah, fi sabilillah, cuma perang. Lalu kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. In kana kharaja yas'a ala nafsi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, kalau dia keluar cari rezeki untuk menafkahi anak-anaknya yang kecil, dia berada pada jalan Allah juga. Dia macam berperang pada jalan Allah juga. Niat dia keluar nak cari rezeki untuk anak-anak yang kecil, nak sekolahkan anak-anak, biar anak tak berlapar kat rumah, biar anak dapat pendidikan yang baik. Ni dia keluar ni untuk cari rezeki, dia macam fi sabilillah. Niat dia tadi. Kalau dia niat keluar, kata Nabi SAW, untuk dia menafkahi mak bapak dia yang tua, fi sabilillah. Kalau dia keluar cari rezeki untuk dijaga maruah dirinya, jangan meminta-minta dengan orang, dia fi sabilillah. Tapi kata Rasulullah, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar cari rezeki ni sebab riak, nak sombong orang, maka dia pada jalan syaitan, pada jalan syaitan. Maknanya dalam hadis ini Rasulullah ajar kita tuan-tuan bila buka kedai, bila berniaga, bila bekerja, tujuannya apa? Saat saya nak bagi anak-anak saya belajar pendidikan yang baik, tuan-tuan fi sabilillah. Saya ustaz nak jaga maruah saya, janganlah minta-minta dia peminta sedekah, maka saya kerja. Tu kadang-kadang lewat malang saya kerja. Saya tak nak minta dengan orang, saya orang bermaruah. Sama juga kita simpan duit. Tuan-tuan simpan duit banyak mana? Boleh tulis dalam komen banyak mana, kalau berani. Saya simpan 1 juta, 2 juta. Tuan-tuan simpan lah banyak mana pun, tak ada hal lagi mana. Niat baik. Niat saya simpan duit ustaz nak pergi haji. Niat saya simpan duit ustaz nak besarkan rumah biar anak bini saya selesa, supaya anak perempuan saya ada bilik dia, terjaga aurat dan maruah dia. Anak lelaki saya ada bilik dia. Tidak kita ustaz, rumah saya 2 bilik ustaz, dan anak lelaki tidur kat luar, anak perempuan dalam bilik, saya dalam bilik. Ya, anak lelaki ni semua tidur keluar bergelimpangan kat luar. Jadi saya simpan duit ni untuk saya besarkan rumah, supaya terjaga aurat mereka. Dan saya pun nak biar tetamu datang rumah. Saya ada saudara mara ramai, dia orang datang nak tumpang pun tak boleh, sebab rumah kecil. Paksa cari homestay. Saya tak nak, saya nak cari rumah besar, mereka pun boleh tumpang. Senang saya nak sembang dengan mereka. Tuan-tuan ada niat, tuan-tuan fi sabilillah. Tuan-tuan ada niat, tuan-tuan selamat daripada hisab yang menyukarkan. Sebab itu dunia ni, selepas dia halal kita ambil, maka dia jadi hebat bila ada niat yang baik. Niat tadi yang akan mengubah nilai dunia yang berada di sisi kita, di sisi Allah. Saya katakan orang beli rumah besar sebab apa? Dia ada sebab dia. Nak kumpul semua keluarga, bagus, benda baik. Atau nak memudahkan tetamu datang, tak adalah. Tetamu kau datang nampak terus ke dapur, sah. Saya pun malu lah. Jadi sebab tu rumah saya ni ada 2 majlis ataupun 2 ruang tamu. Satu ruang tamu untuk tetamu luar, satu tetamu dalam. Tetamu keluarga kat dalam, ni tamu kat luar. Tu saya simpan duit ni. Ni saya simpan duit banyak-banyak ni ustaz, supaya saya tak meminta-minta hari tua saya. Memang juga kita tua-tua ni, itu saya simpan banyak. Baik, seorang kalau dia ada niat yang baik, maka dia berada pada jagaan Allah Ta'ala. Jadi tak salah tuan-tuan kita nak miliki dunia banyak dan sebagainya, hal-hal kenderaan itu dan, tapi niat kita kat mana? Kalau orang kata saya nak kereta laju ni ustaz, sebab saya nak pergi satu tempat ni, muk memandu saya. Muk memandu. Kadang-kadang kenderaan ni jadi muk memandu kita. Kereta bagus, mandu pun sedap, seronok. Kenapa awak ada kereta banyak? Banyak kereta awak ni. Ada niat. Niat kereta saya banyak ni ustaz, sebab saya ni, keluarga-keluarga saya suka minjam kereta. Okay, saya dah prepare ni. Kalau nak pinjam dah ada. Ni kalau hari raya, jalan belakang ni kereta ni semua pinjam. Balong, abangah, ambil. Atau niat saya ni
banyak urusan. Kalau rosak kereta ni, patah kaki saya, maka saya ada kereta ni pula. Saya ada kereta ni pula, maka saya boleh bergerak dengan banyak. Tetapi kalau kita baca sirah Zainab bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha, dia ada satu kandang kenderaan dia, satu garah besar lah kalau zaman hari ni. Kenderaan dia banyak. Antara isteri Rasul yang paling banyak ada kenderaan Zainab bintu Jahash. Sebab dia berada sikit keturunan bangsawan Quraisy. Kerana antara sifat orang Quraisy ni, mereka punya kenderaan yang banyak. Mereka suka simpan kenderaan yang banyak untuk memudahkan urusan. Sebab orang Quraisy ni bangsa ataupun kelompok yang suka berniaga. Asyik keluar sana keluar sini. Dia berbeza dengan orang Ansar. Orang Ansar ni pekebun, petani, duduk setempat. Kenderaan tak banyak. Orang Mekah ni dia jenis orang berniaga. Orang berniaga kenal banyak. Pergi sini, pergi sana. Sementara tunggu overhaul ni, ambil ni pula. Nak biar hilang penat unta ni, ambil unta ni pula. Maka ada kenderaan yang banyak. Maka di sini kita katakan kalau dia ada niat yang baik, punya kenderaan baik, maka tak tercela apa-apa. Soalnya orang kata apa pun kita buat. Tapi bila niat tu betul tuan-tuan, yang kata tu macam saya sebut, dia jadi daun yang berguguran. Dia tak akan melekat sebab kita akan terus. Kerana kita tahu kita buat berdasarkan keperluan kita. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa macam ni? Maka semuanya itu kita ada sebab. Musabab dia. Maka di sini kita lihat betapa penting bila mana kita nak miliki dunia, bila mana kita berurusan dengan dunia, perlu ada niat yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, mohonlah redha dan muafakat dan tenang dengan setiap bahagian yang Allah tetapkan. Baik, tadi kita cerita dunia, ambillah dengan niat yang baik. Kemudian tuan-tuan tahu, kita tahu Allah yang berikan rezeki pada kita, sikit atau banyak, berdasarkan hikmah dan berdasarkan kepada apa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita tak perolehi macam kita nak, saya memang nak kereta banyak Ustaz, tapi setakat ni satu je, maka belajar redha dan muafakat, bersetuju dengan setiap yang Allah takdirkan. Tak perlu berpenat-penat bercita-cita benda yang kita tak ada. Tak perlu kita nak seraga sangat nak dapat dunia sehingga kita sanggup melanggar yang haramnya, sehingga kita tak peduli yang tentang halal haramnya. Jangan macam tu. Redha dengan apa yang Allah beri. Sebab itu disebut dalam hadis, antara tanda Allah azab kita, inna asyadda uqubillahi ta'ala fid dunya, tanda Allah azab seorang tadi bila dia terus menuntut, meminta benda yang memang tak akan diberi pada dia. Contoh, kita dah tak ada anak, tapi nak lagi, tuntut nak ada anak juga, dah buat macam-macam ni, IVF buat, itu buat, tapi tak ada rezeki, tapi kita terus buat macam. Baik, kalau sekiranya sampai peringkat kita tidak redha dengan pembahagian Allah tadi, maka sebenarnya apa yang kita buat itu adalah sebagai satu tambahan azab Allah pada kita. Artinya kita kena tahu, tuan-tuan kena faham signal. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena faham isyarat kehidupan ni. Kalau tuan-tuan diajar memahami lampu isyarat yang tak pernah bercakap semenjak dia diciptakan sampai hari ini, tak pernah bercakap, tak ada lagi lampu isyarat hijau sila jalan, tak ada bunyi. Ya, kaunter mungkin dah ada bunyi. Dulu kan nombor cuma nampak di skrin, sekarang dia bunyi nombor 20, dia dah cakap. Tapi lampu isyarat belum cakap lagi setakat ni. Daripada mula diciptakan sampai hari ni lampu isyarat tak bercakap. Tapi tuan-tuan faham isyarat. Kuning, tuan-tuan faham maksud apa kuning. Hijau, faham maksudnya apa. Atas jalan raya, ratusan isyarat, tuan-tuan mesti belajar faham. Sebab tu kita ambil periksa untuk lulus lesen, faham isyarat. Ni gambar tengkorak, apa maksudnya? Ni jalan banyak hantu, maknanya bahaya lah. Semua bawa kereta macam hantu belaka, jadi bahaya. Dia pun buat tengkorak, pangkah. Dia pun buat ni gambar tapir melintas, buat gambar. Dia pun tunjuk awas angin lintang misalnya, isyarat angin lintang. Dia letak barometer kiri kanan jalan, kita tahu ni. Tengok barometer tu menegak naik, ni ada angin lintang, hati-hati. Terfaham isyarat. Tuan-tuan lalu ikut Jalan Melaka nampak ada barometer, itu dia penanda arah tentang ada angin lintang. Nampak dia naik tu ada angin lintang, slow. Nanti terbalik kerja kita.
Tuan-tuan, atas jalan raya, beratus isyarat kita belajar untuk faham. Tiba-tiba kita tak faham isyarat Allah pada diri kita. Tuan-tuan kena faham isyarat. Kalau kita dah umur tua tu, isyarat nak mati, tak faham-faham lagi. Dah berubah, kaki dah garuk, tak boleh naik tangga, itu isyarat nak mati, tak faham-faham dia. Masih tak lekat lagi kat masjid, tak lekat lagi kat kuliah, tak faham isyarat. Gigi kau dah tanggal tu, faham-faham lah, maksud kena puasa, tak boleh makan lagi, dah disumbat juga, dia boleh punya ngegusi tu, tak faham lah maksud, dah tak boleh makan. Ni kencing manis dah naik ni, faham-faham lah maknanya tak boleh ambil lagi benda manis, tak boleh lagi cukup kekalkan wajah manis je, jangan ambil manis lagi. Itu isyarat. Tapi bila kita tak faham isyarat tu, kita binasa. Tentang binasa kat dunia tak ada hal sangat, tak ada hal sangat. Binasa akhirat tu, kita dah cuba buat macam-macam tak dapat, itu isyarat. Mungkin itu bukan kerjaya kita, beralih tempat lain. Kita dah buat macam-macam untuk dapat anak, tak dapat, itu isyarat. Belajar untuk redha. Belajar untuk redha, ini syaratnya. Maka kita redha. Kalau kita tak faham isyarat ini, sebenarnya kita terus buat, kita sedang diazab oleh kehendak kita nak benda tu. Saya dah kerja 40 pekerjaan, tak kaya-kaya, bertimbung hutang, maknanya kamu tak kaya dah tu. Jadi belajar redha dengan apa yang ada. Tak, saya yakin saya boleh lagi kaya, akhirnya hutang keliling pinggang. Sebab cerita nak kaya tadi, korek lubang tu, tutup lubang ni, korek lubang ni, tutup. Itu isyarat bahawa kamu tak boleh. Setiap orang kena faham isyarat diri dia. Tentang kita kan, ada hari kita rasa macam nak minum air je, isyarat dia pun cari air. Ada waktu rasa hari ni rasa macam nak makan daging bakar je, cari kedai daging bakar. Hari ni ustaz rasa nak makan roti canai, tanya isteri kita, awak ni hari ni ada rasa nak makan apa? Rasa juga ni, mulut ni rasa macam nak makan sesuatu, saya nak minum kopi tenggek sekali lah. Dia ada isyarat. Dia kalau bagi air lain tak nak, dia muncung, dia boleh sangkut baldi muncung tu, maksud tak puas hati lah. Sampai dia dapat, bang hari ni rasa nak makan char kuih tiaw sekali. Ni kalau kita bagi kuih tiaw, dia tak nak ada char depan tu, char kena ada, char kuih tiaw, dia dapat senyum dia. Setiap orang dia ada isyarat dia. Kita sini tuan-tuan tengok selera tuan-tuan. Ada hari macam saya tak tahu nak makan apa, Ustaz. Tengok tu tak nak. Ada sesuatu nak makan. Nak makan apa tu, tapi macam tak tahu lagi, sebab tak faham isyarat. Signal tu tak sampai. Dia ada waktu kita akan rasa macam tu. Pergi kedai yang lauk ada 100 jenis lauk, pusing 3 kali, tak tahu lagi nak makan apa. Apa benda nak makan ni? Tengok sup tak lalu, tu tak lalu. Last sekali ambil ikan masin, telur masin, mahal kali ni kot. Ni bayar RM80 satu kepala. Dia ambil telur masin, ikan masin. Oh ya, saya nak makan ikan masin punya. Isyarat. Ada orang saya katakan memang dia tak dapat isyarat sampai dia rasa, oh betul, yang ni. Jadi kalau isyarat duniawi kita ambil cakna betul, seorang kita ada istilah mengidam. Apa maksud mengidam? Isyarat dia nak sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mengidam ni bukan penyakit perempuan mengandung, dia penyakit semua manusia, termasuk orang lelaki pun mengidam. Tentang jangan perempuan jadi ngidam, lelaki pun dia ada ngidam. Dia kalau mengidam singgang, bini dia masuk kari, bergaduh ada apa. Orang dah suruh masuk singgang, masuk kari juga, bergaduh. Mengajuk dia. Seminggu kedai mamak makan, dia punya mengajuk. Mengidam ni semua perangai manusia, bukan perangai perempuan mengandung, bukan perangai orang sekian, dia perangai orang, manusia. Dia kalau dia ngidam, ada seorang hamba Allah, saya Ustaz, kalau kat Mekah saya suka makan kambing. Tu kadang-kadang saya ke Mekah sebab nak makan kambing. Jauh dia. Dia macam tak nampak umrah tu, dia nampak kambing lagi. Ngidam dia. Maka dia pun pergi cari kedai ni. Maksudnya mengidam ni bukan penyakit namanya perempuan mengandung. Cuma orang kita kalau mengandung ni kita kesian sikit, sebab tu kita sebut dia ngidam. Ngidam ni perangai semua orang ngidam. Mengidam. Maka bila kita faham tentang naluri duniawi kita, takkan kita tak faham naluri yang berkaitan dengan ukhrawi kita, agama. Itu takdir Allah pada kita. Saya dah tengok, saya interview 100 kerja, tak dapat. Maka saya kena faham barangkali Allah nak suruh saya kerja sendiri, bukan kerja orang. Bukan kita dengar cerita jutawan,
Saya ni temuduga berpuluh jawatan semua tak dapat, termasuk KFC, tak dapat. Tak layak, bayangkan. Rupanya Allah nak isyarat ke dia kerja sendiri. Kamu tak boleh kerja dengan orang. Kita duk kerja dengan orang asyik, berhenti je, gaduh, pemarah orangnya, berhenti. Isyarat, fahami isyarat. Kerana Allah nak suruh kamu kerja sendiri. Dan kalau sekiranya kita tak peroleh lagi, maka belajar untuk redha dan muafakat. Redha pada Allah. Dan inilah apa yang kita sebut sebagai qanaah, rasa cukup. Memanglah kita nak rumah besar, tapi kemampuan kita rumah kecil ni. Ni pun Ustaz loan 35 tahun, Ustaz bila nak lepas ni? Maka redha, itu yang baik untuk kita. Kita macam mana kita nak belajar biar kita kuat untuk redha ni, kuat untuk kita katakan muafakat dengan apa yang Allah tentukan pada hidup kita. Yang anak-anak 5 dapat 3, nak belajar setuju 3 orang ni. Yang anak-anak perempuan dapat semuanya jantang belaka, nak belajar setuju, redha dengan apa yang Allah beri. Ustaz dah cuba macam-macam nak dapat anak perempuan, semua lelaki juga Ustaz. Ni yang kelima lelaki, tak tahulah bila perempuan. Atau kadang-kadang semuanya perempuan, tak ada lelaki. Ustaz doalah saya ada seorang mak Allah datang. Ustaz doalah saya semua nak perempuan ni. Doa biar seorang nak lelaki, pewaris kata dia. Kata tak apalah awak nak perempuan, nanti dapat menantu lelaki juga sama. Barangkali menantu lelaki awak macam perangai ataupun tak, dia punya perangai akhlak dia macam anak lelaki yang awak idamkan. Dia jaga awak, dia pewaris. Kalau mana kita dengar ada syarikat yang warisnya ialah menantu lelaki dia, bukan anak lelaki dia. Menantu lelaki dia telah buat kerja yang paling baik. Macam dia nak dijaga syarikat dengan baik. Memang orang lelaki ni dia ada perangai, dia nak pewaris dia lelaki seorang, paling kurang seorang. Dia nak juga seorang. Orang perempuan pula dia duk fikir nak juga seorang anak perempuan, nak tolong dia kat dapur. Suami ni tak boleh agak. Nak anak perempuan seorang, paling kurang teman bercakap kat dapur okey lah. Anak lelaki tak boleh teman kat dapur, tak jadi. Dia main matromeng kat dapur tu habis. Nak juga anak perempuan. Sebab kita mau fikir ni gelang rantai siapa nak pakai kalau bukan anak perempuan. Tunggu anak perempuan dapat je, baru lahir tu kalau rantai kat leher. Siang budak tu kecil-kecil dah kena pikul sekilo emas. Sebab ni harta dia banyak ni, emas ni. Memang perangai itu ada, kita tak nafikan. Baik lelaki dia cenderung anak lelaki, perempuan cenderung anak perempuan. Maka bila kita nak belajar bersetuju, ini mujahadah. Tetapi para ulama ajar pada kita 7 perkara kita perlu buat untuk kita belajar bersetuju dengan apa yang Allah beri pada kita. Sebab kita memang ada cita-cita dan kita memang ada usaha. Tapi yang Allah berikan pada kita yang ni, manusia memang makhluk yang sentiasa berusaha dan makhluk yang sentiasa bercita-cita. Memang ada cita-cita. Walau sampai mati cita-cita dia ada. Tanya orang dah tua, dia nak kaya, nak Ustaz, tapi tak dapat. Dia ada cita-cita tapi tak dapat. Walaupun dah tua ni, masih ada cita-cita duniawi dia. Semua orang ada cita-cita yang tidak sempurna, yang tidak mampu dibuat. Tapi kita nak belajar macam mana apa pun yang kita cita-cita dalam hidup tak dapat, kita tak nak ngeluh. Jauh sekali nak tengok diri kita malang. Tak ada orang malang ni, semua orang bertuah. Makhluk Allah semuanya baik-baik, semuanya bertuah. Tuan-tuan jangan sesekali kata dalam hidup saya ni orang malang. Awak tak malang, awak bertuah. Awak ni bila Allah jadikan manusia bertuah awak. Nasib Allah tak jadi awak babi. Yang jadi binatang pun dia rasa bertuah. Takkanlah awak jadi orang tak rasa bertuah. Yang jadi sibuk babi tu, dia tak namakan dia sibuk babi, orang namakan sibuk babi. Dia pun redha orang nama dia sibuk babi. Tuan-tuan ingat sibuk babi dia yang bagi nama, dia tak, kita bagi nama dia sibuk babi. Bagilah nama sibuk lain sikit, sibuk khinzir ke lembut sikit. Bagi ni sibuk babi, tapi dia redha. Tenang, dia sebagai binatang orang panggil sibuk babi. Sebab dia tahu kalau orang panggil dia pun bukan dia tengok pun, dia pun tak layan panggil. Kita panggil dia sibuk babi, dia tak layan, kita panggil dia jalan je dia. Kita pun kadang-kadang heran, macam mana dia berjalan dengan lambat, tiba sampai kat pokok kita, dah makan habis pokok kita. Barangkali sebab orang panggil sibuk babi sebab dia suka makan pokok orang kata babi dia ni. Sibuk babi, nak marah, barangkali. Tapi binatang dia ajar redha dia. Sebab tu muka binatang tak berubah, susah ke senang muka dia sama je. Tuan-tuan tengok kucing kalau tak ada makanan, muka dia sama, kucing juga muka dia lek.
Kita berubah, kejap jadi harimau, kejap jadi singa, kejap jadi kucing. Sebab apa? Kerana tak redha tadi. Muka berubah-ubah. Maka ulama ajar kita 7 perkara macam mana kita nak redha. Yang pertama, keimanan kita, keyakinan kita, yang bagi rezeki itu Allah. Allah bagi rezeki, walau kita usaha patuh tulang, patuh kaki pun, yang bagi rezeki itu Allah. Kita keluar ke laut pagi buta lagi, orang belum keluar, ikan pun belum bangun tidur, dah keluar kita. Tapi yang bagi rezeki itu Allah. Buatlah apa pun kita nak buat, tapi yang bagi rezeki itu Allah. Saya dah promosi macam-macam, Ustaz. Daripada guna ulama' sampai guna artis, biar laku, tak laku juga. Ketahuilah yang bagi rezeki itu Allah. Pegang keimanan itu. Tidak ada yang boleh memberi kita rezeki melainkan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, gunalah apa pun, maka itu bukan rezeki kita. Yakin benda itu, Allah bagi. Yang kedua, kata ulama', ialah ketahuilah dunia ini nikmatnya sementara. Tetap kita cita-cita macam mana pun, nikmat tu sementara. Saat saya cita-cita nak kereta Lamborghini, nak kereta Ferrari, itu semua nikmat binasa semua. Macam mana pun hebat nikmat tu, kita akan mati, nikmat tu pun akan hancur. Saya cita-cita nak rumah atas bukit, atas gunung, itu nikmat sementara belaka tu. Kita akan dapati rumah yang duduk atas bukit tidak akan ada lagi penghuni satu hari nanti. Mati semua. Kerana nikmat sementara, tak akan ada orang dapat rasa nikmat tu berkekalan. Yang ketiga, kata ulama', tengoklah orang bawah pada kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Tengoklah orang bawah kita, jangan tengok orang atas kita, kan ia menjadikan kita tak pernah meremehkan mana-mana nikmat yang Allah beri pada kita. Kita duk pelajari Allah hari ni boleh RM10 je. Tengok orang yang tak dapat 1 sen pun hari ni. Kalau tak dapat juga RM10. Bawa teksi, sehari ni satu hari duk mandu teksi RM10. Alhamdulillah, ada orang tak ada duit, tak dapat. Tengok orang yang rendah pada kita. Kita duk tengok garuk, sakit Ustaz garuk tu payah ke masjid. Tengok orang tak ada kaki. Orang tak ada kaki tu kena potong, tengok dia. Tengok Allah, betul lah Ustaz, dia tak ada kaki. Saya ni ada kaki. Bersih, comel kaki kita. Cuma adalah sakit orak sikit. Tentang setiap kali kita nak meremehkan nikmat yang Allah beri pada kita, tengok orang yang lebih teruk pada kita. Kita sedih Ustaz, tiap hari makan nasi goreng, tiap hari makan nasi goreng. Tengok orang lain, nasi goreng pun tak ada. Kita ada juga nasi goreng. Tapi ada orang ngeluh, syek nasi goreng. Ni orang rumah ni pening kepala nak masak apa lagi. Hari ni nasi goreng Pattaya, esok nasi goreng kampung, ni nasi goreng tu nasi. Tapi nasi goreng lah. Sebab kita nasi goreng paling senang sekali buat. Nasi goreng. Tapi anak ni nangis sama makan nasi goreng. Saya makan sambil nangis. Syek nasi goreng je. Tetang ajar dia pergi tengok nikmat tempat di mana orang tak boleh makan langsung. Ni sebab sakit mulut tak boleh makan. Kamu masih boleh makan. Tetapi kita banyak mengeluh nikmat yang kecil kerana kita tak tengok orang yang tak dapat nikmat itu. Kalau kita tengoklah orang dapat nikmat tu, Masya Allah. Ada hamba Allah tu, dia tak makan ayam. Dia apa nama ni, orang dia miskin, orang Palestin. Letak ayam dia tak makan, dia makan nasi. Sebab dia teruja lama dah tak makan ayam. Maka dia macam simpan kejap, tunggu. Dia ingat ayah dia, mak dia yang tak makan, simpan. Awak suka ayam? Suka. Tapi kenapa tak makan ayam? Saya ingat mak ayah saya nak simpan ke dia. Tadi nak makan ayam, bulan sekali baru dapat. Kita tiap-tiap hari ayam, ayam. Si kecok tu ayam, ayam goreng tu ayam, Maggi perisa ayam. Kita Allah sana naik kembang makan ayam. Tetapi kita lupa ada orang yang seminggu sekali nak jumpa ayam pun susah. Patut kita bersyukur. Jadi benda ni yang perlu kita praktikkan selalu. Sebab tu kita ni nak suruh benar-benar rasa redha dengan apa yang Allah beri pada kita. Duduklah dengan orang miskin, kita dapat redha dengan cepat. Atau duduk hospital baru dapat redha dengan cepat. Baru tahu nikmat. Kemudian yang keempat, kata ulama', didik diri kita untuk berjimat cermat. Ikhtisar, jangan membazir. Kita duk ngeluh duit sikit, mengeluh itu dan ini. Belajar berjimat cermat, belajar cara pengurusan yang baik. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, rezeki ni bukan cerita banyak dan sikit, cerita bagaimana kita uruskan rezeki kita. Tuan-tuan gaji kecil tu nak beli kereta luar bajet, memang susah lah kita. Kita income banyak ni tapi belanja macam orang banyak, orang kaya.
maka kita akan jadi tak redha dengan apa yang Allah takdirkan. Belajar cara pengurusan yang baik. Al-iqtisad nisful ma'isyah. Pengurusan yang baik itu separuh daripada nilai kehidupan. Urus duit, urus masa, urus semua benda dengan baik. Kadang-kadang rumah kita memang kecil, tapi urus dengan baik nampak macam besar. Kemas elok-elok, bersih biar nampak besar. Ada rumah orang tu besar tapi nampak kecil, jadi store penuh barang sepah. Kenapa dia tak urus yang baik? Kereta kita memanglah kecil, tapi kita pandai urus susun, nampak macam lawa kereta kita. Memang kancil tapi dah ubah tu jadi Mercedes. Nampak macam Mercedes juga aku pakai. Artinya iqtisad, pengurusan itu penting. Dan yang keenam kata ulama, yang kelima kata para ulama, Allah beri rezeki yang berbeza untuk satu hikmah. Barangkali saya tak kaya pada dia supaya saya tak sombong. Kalau saya kaya mungkin sombong. Mungkin bila kaya ni tak datang masjid saya, contoh. Yang kaya pula, apa hikmah saya kaya? Barangkali Allah nak suruh saya tolong orang miskin. Dengan cara ni saya dapat pahala banyak. Sebab saya kadang-kadang orang kaya ni tak sempat nak ke masjid, tapi saya boleh buat pahala lain, tolong orang miskin, tolong bina masjid. Saya memang tak datang ke masjid ni Ustaz mesyuarat, tapi saya tolong buat masjid satu. Okay, dia setiap orang Allah beri tadi dengan hikmah. Tuan-tuan gini, tuan-tuan ada anak-anak daripada tadika sampai universiti, dah jadi rutin kita bagi duit. Tuan-tuan bagi duit sama ke tak sama? Yang tadika ni tak payah bagi sebab di kantin pun tak ada. Bagi buat apa? Tak ada kantin, dia makan. Kita dah bayar pakej 400 sebulan, dia makan 3 hari, 3 kali sehari. Yang sekolah rendah kita pun tengok, oh kantin dia jual nasi lemak ni, ambil yang RM1. Yang sekolah menengah ni pula dia kena naik van, dia naik sekian, ambil RM10. Sebab dia pun ada kawan-kawan suka belanja. Yang sekolah rendah tak kerti lagi belanja kawan. Yang sekolah menengah dah pandai ni, ambil cari kawan-kawan miskin belanja sekali. Yang universiti pula cerita lain. Universiti kita berfikir ni, kampus dia besar, kita beli motor sebiji, kampus besar, duit isi minyak, duit rotek, duit sekian-sekian, ambil RM100 sebulan. Tuan-tuan adil tak bagi tu? Zohir macam tak adil, tapi kita ayah, kita beri dengan hikmah juga, keperluan. Maka Allah jauh lebih tahu daripada kita dalam beri rezeki. Kenapa Allah beri bulan ni menjadi kebun kita, bulan depan tak jadi? Hikmah. Mesti ada hikmah. Bulan ni berkulak pokok, esok bulan depan Masya Allah berganda, hikmah. Semuanya ada hikmah. Maka lihat hikmah itu dengan mendalam. Dan yang keenam kata ulama, nak ajar kita muafakat dengan Allah. Ketahuilah semua yang berlaku ni ujian. Ia cuma ujian. Dulu kan geng-geng silat tu dia betapa, berlaku apa pun jangan peduli, saya sebut ini cobaan. Apa berlaku, tenang duduk, jangan bergerak kat mana-mana, cukup kata cobaan. Tentang apa pun berlaku, ini ujian. Kereta rosak tengah jalan, ujian. Rezeki tak cukup bulan ni, ujian. Lihat ujian. Bini pula balik marah-marah, ujian. Suami pula main tak balik rumah, ujian. Lihat semua itu ujian, kita pun tenang. Allah uji suami saya saat bermarah sikit. Sebab saya masih bertunang pun dah kena lempang. Tunang dah kena lempang. Habis kenapa tak tinggal? Sayang. Sebab muka dia macam Salman Khan. Dia ada orang yang masa bertunang dah kena tibai, tapi dia macam sabar dengan lelaki ni. Kat mana dia boleh sabar? Ada benda yang boleh sabar tu. Kahwin, dia cerita dia kena pukul lagi. Tak apalah, itu ujian awak. Kadang-kadang awak ni kuliah tak pergi, jadi Allah uji dengan suami belasah awak. Itulah pahala awak. Kadang-kadang kita tuan-tuan bab lain kita tak dapat pahala, maka Allah beri pahala cara lain kepada kita. Dia uji dengan anak-anak pula. Anak-anak saya begitu begini, Allah beri pahala kat awak. Itu ujian. Sabar. Kelak kita pulang kepada Allah seorang-seorang belaka. Jangan bimbang apa berlaku, itu cuma ujian. Dan yang ketujuh akhir sekali ialah ikutilah orang-orang yang sudah diuji oleh Allah dan mereka redha. Ikutilah Nabi SAW. Tuan-tuan, Rasulullah SAW mati satu persatu anaknya. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup, semua anak baginda wafat melainkan Fatimah. Bayangkan seorang ayah yang anak-anaknya kita harap dia dapat hidup lebih lama pada kita. Tak ada seorang ayah pun dia nak anak dia hidup lebih singkat pada dia. Dia nak biar, kalau dia umur 60, anak-anak biar 70, 80. Semua ayah dia nak
anak dia lebih pada dia. Kalau dia dulu guru besar, dia nak anak dia pengetua. Kalau dia dulu pegawai bank, dia nak anak dia pemilik bank. Kalau dia dulu tok guru, dia nak anak dia tok guru pada tok guru. Tak ada orang, melainkan dia nak anak dia lebih baik pada dia. Tapi Nabi SAW uji. Ni Qasim meninggal dunia waktu kecil, Abdullah meninggal dunia waktu kecil, Ibrahim juga begitu. Anak lelaki semua mati waktu kecil, umur 2 tahun, umur 18 bulan. Tentang bayang-bayang ke hati seorang ayah. Anak perempuan pula mati, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummi Kalthum meninggal. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Last sekali tinggal Fatimah. Rasulullah cuma ada seorang anak sebelum Rasulullah wafat, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Terbayangkan hati seorang ayah. Rasulullah diuji teruk. Kita kadang-kadang mati seorang, ada lagi 6, 7. Seorang mati pun yang dalam perut gugur, tu sedih dia lain macam. Sebab kalau hiduplah anak gugur tu, dah umur 25 tahun sah. Hidup kenang lagi, dah mati redha. Lihat Rasulullah dan lihat para sahabat bagaimana mereka diuji. Maka kita tuan-tuan, bila kita tengok orang diuji teruk pada kita, walaupun mereka kekasih Allah, walaupun mereka dicintai oleh Allah, pun mereka diuji teruk, siapa kita untuk kita minta kita ni special sikit pada dia? Tidak. Kerana Allah nak bagi specialnya di akhirat, bukan di dunia. Tuan-tuan jangan mengharap kespesialan di dunia, tapi lihatlah keistimewaan akhirat kelak. Di dunia biarlah kita lebih kurang untuk kita dapat yang lebih di hari akhirat kelak. Kan di dunia ni masih sifat dia akan lebih, dikurang. Dia tak akan lebih, dia lebih kurang. Kurang lebih macam gitu. Tapi akhirat kelak lebih, tidak ada kurang. Setiap benda di hari akhirat kelak semuanya makin hebat, makin hebat. Semua benda di dunia walau hebat, makin jemu, makin jemu, makin jemu. Kita tengok dunia, dia penuh dengan kejemuan. Tapi akhirat, dia penuh dengan rahsia. Dia penuh dengan teka-teki yang hebat. Dia penuh dengan apa yang disebut oleh Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun mengetahui dengan sebenar apa yang Allah sembunyikan daripada segala nikmat yang Allah nak berikan akhirat kelak. Tuan-tuan, akhirat sentiasa ada kejutan, surprise. Kejutan nikmat. Kita memang dah baca Quran, nikmatnya macam ni, macam ni. Dia ada kejutan lagi, kejutan lagi, kejutan lagi, sehingga melihat wajah Allah yang hebat. Kejutan demi kejutan pada orang beriman semuanya menjadikan mereka gembira dan gembira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.